rakan-rakan media. Oh, boleh. Okey tu. Okey, time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini pagi ini saya kata ketua kita bersama dengan Azil, Ketua PPN, bersama dengan Chris, sahabat kesulitan, sahabat daripada PPN, belakang saya dan juga SPP Kemas, bertiga saya. Alhamdulillah, kepada rakan-rakan media yang jadi muda lagi dengan bahu, terima kasih dan terus membantu Kemas dan PPN berbongkar isu-isu rezeki halal yang sudah lama menjadi buli dalam daging. Terima kasih juga kepada Toki dan PPN kerana bersatu dengan yang hebat dalam mengaskan isu ini. Dan isu halal ini adalah penting khususnya bagi masyarakat Islam Malaysia supaya kita tidak terus diperbodohkan oleh pihak-pihak berkepentingan. Selaku Presiden Pertubuhan Kebajikan Rakyat ataupun Perkemas, kami menyambut baik maklum malas daripada pihak JAKIM dan juga Jabatan Perkhidmatan Veteriner menerusi kenyataan media bertarikh 14 Mei 2022 dalam menangani hal ini di mana beberapa tindakan telah diambil. Yang pertama, menggantung kelulusan yang diberikan kepada loji sebelihan Thomas Cook International, jabatan berkuat kuasa serta merta. Yang kedua, Sigma selaku badan persediaan halal yang bertanggungjawab dalam penyediaan halal ke atas loji sebelihan tersebut akan diberi surat tunjuk sebab dan berhadapan dengan kemungkinan untuk dibatalkan status sebagai badan persediaan halal yang diiktiraf oleh JAKIM, Jabatan Kependudukan Malaysia. Walaupun tindakan ini diambil selepas lebih sebulan isu ini dibangkitkan, it's better late than never. Namun sebagai NGO yang menjaga kepentingan dan kebajikan masyarakat Islam Malaysia khususnya, kami tidak berhenti untuk terus mencari saksi, bukti dan petunjuk agar permasalahan ini dapat diselesaikan hingga ke akar umbi. Jadi seperti yang dijanjikan, pihak Perkemas telah membuat laporan polis terhadap salah laku ini kepada pihak berkuasa, iaitu pihak Polis Diraja Malaysia PDRM di Putrajaya dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Laporan ini telah dibuat pada 17 Mei 2022. Ini adalah langkah pertama bagi pihak kami dan juga PPN, dan kami akan follow up dengan lebih banyak maklumat dalam jangka masa yang terdekat. Salinan kedua-dua laporan ini boleh dilihat dalam lampiran yang disediakan dan juga di dalam thumb drive yang telah diberikan pada setiap wartawan. Justru berdasarkan kepada bukti dan juga petunjuk ini, Perkemas ingin membuat beberapa tuntutan. Yang seterusnya, kami menuntut penggantungan serta-merta Badan Halal Sigma sehingga siasatan terperinci selesai dijalankan. Kegagalan Sigma sebagai badan halal yang diiktiraf JAKIM untuk memantau KFI malah penglibatan secara langsung pihak Sigma untuk menutup pelbagai salah laku. Halal ini jelas dinyatakan dalam pernyataan media yang dikeluarkan oleh Sigma bertarikh 12 April 2022 di mana mereka menyangkal dakwaan salah laku dan pelanggaran SOP halal di loji sebelihan yang berbeza selain daripada KFI. Jadi apabila terbukti KFI ini melanggar SOP, beberapa banyak lagi loji sebelihan di bawah mereka yang turut melanggar SOP. Jadi kita boleh lihat press statement yang dibuat oleh Sigma pada 12 April 2022. Saya ingin menjemput whistleblower ataupun saksi kami, Brother Abdullah, untuk memberi sedikit update. Brother Abdullah, the floor is yours. It's got to get on the screen. You should be live from Adelaide. Abdullah, our whistleblower. Yeah, can you try to get him back? Apa? Kita tunggu dulu sampai siaran yang selesai. Kita akan sambung semula. Untuk makluman pihak media, terdapat pihak yang mengaku membuat panggilan daripada pihak JAKIM, tetapi apabila Abdullah meminta mereka mengemukakan bukti pengenalan ataupun ID, pihak tersebut enggan mengemukakan.
Okey. Banyak panggilan telefon juga yang telah diterima oleh Abdullah whistleblower di Australia. Tetapi bila saya kan siapa, dia cakap dia boleh jakim. But bila minta ID dan juga keterangan, dia tak boleh bagi detail. Okey. Semalam menteri ada menyebut tentang mereka cuba menghubungi Abdullah, okey, pegawai JAKIM. Dan saya nak beritahu pada menteri bahawa tiada seorang pun pegawai JAKIM yang menghubungi Abdullah. Okey. Dan malah beliau telah menerima pelbagai ugutan daripada masa ke masa, termasuklah ugutan bunuh. Okey. Tetapi apa yang lebih sedih dan menggemparkan, Brother Abdullah menerima ancaman bunuh demi menegakkan kebenaran. Gara-gara kuasa yang diberikan oleh pegawai-pegawai atasan JAKIM yang terlibat secara langsung dengan Sigma dan sekutunya, nyawa whistleblower kita dalam bahaya. Kami juga menuntut siasatan penuh terhadap pegawai-pegawai atasan JAKIM yang terlibat secara langsung dengan Sigma dan sekutunya seperti Muhammad Adil Rahman. Tuntutan ini adalah berasaskan bukti serta petunjuk berikut. Okey. Yang pertama, kita akan buat visual nanti. Menurut pegawai atas JAKIM, beliau telah menyatakan, I want to make Sigma the best certification body in Australia. Adakah amalan favoritism ini secara langsung menyumbang kepada tindakan pihak JAKIM untuk memejamkan mata terhadap pelanggaran protokol halal yang berlaku sehingga pendedahan ini dibuat? Dalam banyak-banyak certification body, mengapa JAKIM hanya memilih Sigma yang jelas tidak mengambil berat SOP halal? Itu first question. Yang seterusnya, mengapa juga hanya Oceania Training yang dikendalikan oleh Sigma dan saham-sahamnya yang dipegang oleh Muhammad Adil Rahman bagi pihak-pihak tertentu dilantik sebagai satu-satunya training center luar negara yang diiktiraf JAKIM dan boleh mengendalikan latihan halal bagi pihak JAKIM? Tiada training center luar negara yang diiktiraf kecuali Oceania Training. Okey, Oceania Training ini dimiliki oleh Muhammad Adil Rahman. Okey, sebentar lagi kita akan tengok foto kita akan shoot in JAKIM office di mana mereka makan durian di China. Apakah hubungan pegawai-pegawai JAKIM ini dengan Muhammad Adil Rahman dan juga Sigma? Sebarang hubungan yang melanggar etika kerja serta menjejaskan integriti halal harus disiasat. Yang seterusnya, di sini kami akan memainkan beberapa rakaman yang dibuat oleh sumber-sumber yang berlainan dan dipercayai, dan insya-Allah kita akan dengar sebentar lagi. Menerusi audio ini, Muhammad Adil Rahman mengaku bahawa beliau adalah mastermind di sebalik delisting beberapa certification body halal asing daripada Badan Persediaan Halal yang diiktiraf Malaysia. Tetapi dengan siapa dia bekerja di JAKIM yang membenarkan perkara ini berlaku? Muhammad Adil Rahman, anytime you are welcome in this embassy. People shit in their pants when they want to come. Everybody ... ICTV. Brother Mokhtar, when I go there, they promised me ... Brother, this is 2 weeks after Ramadan, they are gone ... After 2 weeks, 1 week, I think they are gone. But after 2 weeks, they were delisted ... Everybody is, how come Adil Rahman can say on this one delisted, this one listed, they don't know who did it. Okay, kita akan buat audio playback nanti. Berikut ialah apabila Muhammad Adil Rahman berkata bahawa dialah sebagai Sigma diiktiraf sebagai Badan Persediaan Halal asing oleh beberapa negara seperti Malaysia, dan tanpa dia, negara-negara ini akan dilist oleh Sigma. Atau siapa yang memberinya kuasa sedemikian. Kita dengarkan, the reason why some countries give respect to Sigma is because I'm involved, Muhammad Adil Rahman. Otherwise, they have lost long ago. If I walk off Sigma, there will be 2 countries that will go straight away after 1 week or 2 weeks. Then, where will they sell the meat to? You know, I will start working on it right now. I will talk to Dato' Sirajuddin because these people want to put them down. You will see soon who will get delisted soon. Ini perkataan daripada Muhammad Adil Rahman. Kita akan mainkan semula audio playback kemudian. Di sinilah apabila Abdul Rahman menggambarkan bahawa tiada siapa boleh menyentuhnya
dan bagaimana dia akan menyimpan bukti salah satu orang lain dan menggunakannya terhadap siapa sahaja yang cuba menyingkirkannya. Don't think I'm sitting there doing nothing. I will send you a blank copy of this email I'm sending to Sigma. There is a consequences going on. They are trying to push Mokhtar to get rid of me. Doesn't matter, no problem. I know how to fix people. Those who come talk too much. Dr. Helmi, he takes money from his Islamic society and he was caught. And he resigned from Sigma too. I'm here in Malaysia. I'm delivering a speech to the Deputy Minister of Religious. I will send you the photo, video of how close he is to me. Kita ada audio playback nanti If Sigma is trying to screw me, I know what to do. Don't worry, I know everything. Ini adalah daripada skrip Muhammad Anjil Rahman. Selain dari whistleblower serta rakaman audio dari sumber yang dipercayai, kami juga mempunyai statutory declaration ataupun SD dari 5 individu yang berbeza yang pernah bekerja dengan Muhammad Anjil Rahman, yang juga merupakan individu yang rapat dengan pegawai JAKIM. Saya dah sebut di awal tadi. Okey, saya dah bagi dalam thumb drive, boleh rujuk. Sila perhatikan bahagian yang diwarnakan kuning. Di sini kita boleh baca bahawa mereka telah diarahkan oleh State Halal Supervisor kam Manpower Supplier iaitu Muhammad Anjil Rahman untuk melabelkan bangkai sebagai halal dengan menukarkan tag sebagai halal. JAKIM sedar akan hal ini tapi tiada tindakan dibuat. Menurut item 7 dan juga 8 dalam thumb drive, pihak Sigma juga sedar akan hal ini. Kejap lagi kita akan tengok SD dari individu-individu lain yang turut menyatakan benda yang sama. Item 9 adalah sangat kritikal kepada kita semua kerana kejadian ini jelas masih baru, iaitu pada September 2019 dan ia seiring dengan rakaman audio yang dimainkan sebentar tadi. Muhammad Anjil Rahman has informed me on my occasion that the halal authorities from Indonesia, Malaysia and Singapore are in his hands. Apa yang dimasukkan di sini? Having JAKIM, MUIS in his hands. Bagaimana satu individu boleh mengawal JAKIM, MUIS di dalam tangan seorang? Okey, SD 3 pun lagi sekali. Slaughterman diminta melabelkan bangkai sebagai halal. Malahan tiada supervisor halal yang memantau. SD 2, lihat item 6A, B, C, D dan juga E. Blunt abuses by Sigma and endorsed by JAKIM. Penipuan yang dibuat oleh Sigma di-endorse oleh JAKIM. Yang seterusnya SD 4, Statutory Declaration. Read the clear abuses of JAKIM's favourite of FCB. Bukan sahaja mengabaikan kebajikan terhadap haiwan sembelihan, malahan ini turut berlaku kepada pekerja. Item 19 jelas menggambarkan bagaimana kuasa yang diberikan oleh pegawai atasan JAKIM ini membolehkan Muhammad Anjil Rahman bertindak di luar batasan. Bagi merumuskan SD ini ataupun Statutory Declaration, akuan bersumpah, jelas dinyatakan bahawa situasi yang membimbangkan ini kebanyakannya dihadakan baik pegawai atasan JAKIM iaitu Muhammad Anjil Rahman. Proses penyembelihan tidak mengikut SOP halal yang ditetapkan dan panduan syariah yang sama sekali diabaikan. Membenarkan penyembelih bukan beragama Islam untuk menjalankan proses penyembelihan. Yang seterusnya, beri layanan yang buruk terhadap penyembelih. Penyembelih diugut dengan ancaman pecat tanpa sebab. Sama sekali tidak mempedulikan kesihatan dan juga kebajikan penyembelih, malah memaksa mereka bekerja walaupun cedera. Justru itu laporan kepada pihak polis dan juga SPRM telah dibuat dan pihak Pekemas dan juga PPIM sekali lagi menyeru agar tuntutan utama kami iaitu pengantungan serta-merta badan halal Sigma sehingga siasatan terperinci selesai dijalankan serta siasatan penuh terhadap pegawai-pegawai atasan JAKIM yang terlibat secara langsung dengan Sigma dan sekutunya seperti Muhammad Anjil Rahman dapat dijalankan serta-merta dengan tulus
kerana ini melibatkan integriti halal dan masyarakat Islam Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi,